Apa khabar semua? Berjumpa kita sekali lagi dalam video Brainiac.my. Bagaimana pelajar-pelajar cikgu pada hari ini? Sihat-sihat belaka? Cikgu gembira jika semua pelajar bersama saya meneruskan perjalanan kita menerangkan tentang konsep-konsep dalam bab 2. Mari kita lihat topik yang akan cikgu jelaskan pada hari ini, iaitu topik 12.2.3, iaitu ciri-ciri penggubalan perlembagaan persekutuan. Seperti dalam topik sebelum ini, perlembagaan persekutuan mempunyai beberapa unsur penting. Kita telah mempelajari tentang unsur tradisional dan juga moden yang wujud dalam perlembagaan. Kita juga telah melihat langkah-langkah yang telah dialami atau dilalui oleh negara kita untuk membentuk perlembagaan. Pada hari ini, kita akan melihat apakah ciri-ciri yang terlibat dalam membentuk perlembagaan negara kita. Mengapakah perlembagaan negara kita begitu unik? Mari kita lihat sekarang. Pada skrin, cikgu telah meletakkan satu gambar rajah mudah untuk memudahkan pemahaman semua pelajar cikgu di Brainiac.my. Pada gambar rajah, cikgu telah meletakkan bagaimanakah perlembagaan ditakrif. Perlembagaan seperti yang telah cikgu sebut dalam video sebelum ini merupakan peraturan tertinggi. Perlembagaan juga merupakan panduan dalam sistem pemerintahan negara kita. Dua ciri utama ini menjadi asas. Seperti yang kita sedia maklum, dua perkara utama atau unsur utama dalam perlembagaan ialah unsur tradisional dan unsur moden. Kedua unsur ini menjaga kestabilan serta kemajuan negara kita. Unsur tradisional adalah daripada Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu yang awal. Unsur moden adalah daripada negara barat, iaitu England. Seterusnya, mari kita lihat gambar rajah mudah yang memberikan penerangan jelas tentang faktor-faktor dalam perlembagaan yang telah cikgu sebutkan tadi. Ciri-ciri yang cikgu telah letakkan memudahkan pemahaman anda untuk membuat atau menempuh peperiksaan nanti. Ciri tradisional yang wujud atau yang sedia wujud dalam Kesultanan Melayu Melaka telah pun kita belajar dalam video pertama. Cikgu ulang di sini. Pertama, sistem pemerintahan beraja. Kedua, agama Islam. Ketiga, bahasa Melayu ataupun dikenali sebagai lingua franca. Keempat, kedudukan orang-orang Melayu. Keempat ciri tradisional ini menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan persekutuan. Sejak berabad-abad, negeri-negeri Melayu diperintah oleh sultan ataupun raja. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja dikekalkan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan sebagai kuasa tertinggi di negara kita. Yang di-Pertuan Agong ada kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa membuat perlantikan bagi jawatan utama di negara kita. Contohnya seperti melantik Perdana Menteri. Pada peringkat negeri, raja pula bertanggungjawab menjadi ketua negeri. Raja juga ada kuasa eksekutif yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Raja mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah serta melantik jawatan utama dalam negeri. Raja adalah tonggak keharmonian dan keadilan. Raja juga
mengurniakan anugerah atau penghormatan dan bintang kehormat kepada individu terpilih. Ya pelajar, bagaimana? Itu adalah asas kepada perlembagaan tradisional kita. Raja diubah suai kepada Yang di-Pertuan Agong di peringkat negara. Rakyat yang menghormati dan taat kepada raja. Konsep inilah asas kepada perlembagaan yang sedia wujud pada hari ini. Unsur tradisional yang kedua ialah agama Islam. Negara kita walaupun terdiri daripada pelbagai kaum, agama Islam menjadi agama resmi. Dengan ini telah diletakkan sebagai unsur tradisional utama dalam perlembagaan negara. Negara kita adalah negara Islam. Tetapi kaum-kaum lain bebas mengamalkan agama masing-masing. Seterusnya, kita lihat unsur tradisional yang ketiga. Unsur tradisional yang ketiga ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah dikenali sebagai lingua franca ataupun bahasa pengantar sejak Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, unsur ini telah diletakkan dalam Perlembagaan Tanah Melayu dan Perlembagaan Malaysia pada hari ini. Perlembagaan memastikan bahasa Melayu kekal sebagai bahasa penghantar dan memastikan kedaulatan bahasa sentiasa terjaga. Unsur keempat adalah kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera adalah berada di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila negara kita merdeka, Yang di-Pertuan Agong telah diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sarawak dan Sabah serta kepentingan kaum lain. Jadi, di sini kita boleh lihat bahawa keistimewaan orang Melayu dan kaum Bumiputera, Sarawak, Sabah serta kawasan lain adalah terpelihara kerana keunikan undang-undang ataupun perlembagaan persekutuan. Seterusnya, mari kita lihat unsur moden dalam perlembagaan persekutuan. Apakah unsur moden dalam perlembagaan persekutuan? Gambar rajah yang cikgu letakkan boleh menjelaskan konsep itu. Ciri moden dalam perlembagaan kita ialah terdiri dari 3 aspek, iaitu kerajaan persekutuan, kewarganegaraan dan sistem demokrasi berparlimen. Ciri moden yang cikgu sebutkan ini membantu kita menjadi negara yang moden. Apakah kerajaan persekutuan? Mari kita lihat penjelasannya. Kerajaan persekutuan bermaksud satu sistem kerajaan yang terdiri daripada beberapa negeri. Antara perkara utama yang disebut dalam perlembagaan persekutuan termasuklah satu sistem kerajaan persekutuan. Malaysia yang sedia ada pada hari ini dibentuk daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Ketiga kawasan ini dikenali sebagai kerajaan persekutuan pada hari ini. Seterusnya, unsur moden kedua adalah sistem demokrasi berparlimen. Apakah sistem demokrasi berparlimen? Setiap 5 tahun sekali, negara kita akan mengadakan pilihan raya. Dalam pilihan raya tersebut, kita akan memilih pemimpin dan parti politik yang memerintah akan membawa negara ke hala tuju yang seterusnya. Mari kita lihat penerangan dari teks untuk memahami konsep demokrasi berparlimen.
Perlembagaan persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di mana pilihan raya umum diadakan. Tujuan pilihan raya adalah untuk memberi kebebasan kepada rakyat memilih wakil rakyat atau pemimpin yang memerintah dan menubuhkan kerajaan. Pilihan raya pertama telah diadakan pada tahun 1955. Pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan. Pilihan raya negeri pula memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Pelajar, bagaimana? Saya pasti amat mudah mengingati idea yang cikgu sebutkan tadi. Ada dua perkara utama yang pelajar perlu ingat. Pilihan raya diwujudkan di negara kita untuk menunjukkan bahawa negara kita mengamalkan demokrasi. Demokrasi memastikan rakyat memilih pemerintah. Pemerintah yang dipilih akan memerintah dan membawa negara kita ke arah kemajuan dan kehebatan pentadbiran. Di peringkat persekutuan dan peringkat negeri, pilihan raya diadakan pada masa yang sama, tetapi wakil yang dipilih adalah berbeza. Di peringkat negeri, pemilihan dibuat dan wakil itu akan berada di parlimen. Di peringkat negeri pula, wakil yang dipilih akan berada di kerajaan negeri. Kedua-dua wakil ini bertugas untuk menjaga kestabilan dan memajukan negara dan negeri. Jadi, pilihan raya berlaku pada dua peringkat. Satu, peringkat persekutuan dan satu lagi di peringkat negeri. Mudah kan? Sebenarnya, konsep kalau difahami dengan mudah, tentu pelajar-pelajar akan memahami bagaimanakah perlembagaan wujud dan bagaimanakah negara kita telah berada dalam keadaan seperti pada hari ini. Mari kita teruskan. Unsur yang ketiga ialah unsur kewarganegaraan. Dalam perlembagaan, unsur ini unsur yang penting. Semua pelajar pasti kenal apakah itu kewarganegaraan. Unsur kewarganegaraan telah diperkenalkan pada 1948 dalam Perlembagaan Persekutuan. Unsur ini unsur penting untuk menunjukkan hak rakyat di tanah Melayu. Pada hari ini, kita sebagai rakyat Malaysia adalah warga negara di Malaysia. Kita mempunyai hak selagi kita mematuhi perlembagaan negara kita. Seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah perkara-perkara yang telah kita bincangkan dalam unit ini digunakan atau dikeluarkan dalam bentuk soalan. Dengan ini, pelajar boleh memahami konsep dengan lebih mudah. Jom cikgu ingin bincangkan satu soalan dengan pelajar-pelajar pada hari ini. Soalan itu tertera pada skrin. Mari kita lihat sekarang. Jelaskan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan persekutuan. Soalan ini pasti dijumpai dalam bab ini jika dikeluarkan dalam peperiksaan. Soalan kedua yang mungkin dikeluarkan adalah nyatakan ciri moden dalam perlembagaan persekutuan. Kedua-dua soalan ini dapat dijawab dengan mudah. Pertama, perlembagaan persekutuan perlu ditulis sebagai mengandungi ciri tradisional dan ciri moden. Seterusnya, ciri-ciri moden dalam perlembagaan adalah tiga ciri utama, iaitu kerajaan persekutuan, kewarganegaraan dan sistem demokrasi berparlimen. Itulah jawapan untuk soalan tadi.
cikgu berikan dapat membantu pelajar menjadi pelajar cemerlang. Sertailah kami di brainiac.my dan jangan lupa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Semoga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Salam sayang dari cikgu. Okay, bye.